Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk masa dan waktu berkaitan dengan tambah masa. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun, dekad dan abad. Kita contoh pertama, kat sini ada gambar 3 jenis reban ayam. Okey, soalannya, ayah membina 3 buah reban ayam yang ditempa dalam tempoh yang berbeza. Soalan pertama, berapakah jumlah masa untuk membina reban A dan reban B? Okey, mari kita cari kata kunci dahulu. Kat sini yang pertama ada kataan jumlah. Okey, jumlah ni dikaitkan dengan operasi tambah. Kemudian dia tanya tentang reban A dan reban B. Jadi kita kena pastikan reban A dan juga reban B. Okay, kemudian kita buat ayat matematik iaitu 3 hari 4 jam tambah dengan 2 hari 9 jam. Okay, kita selesaikan. Nak senang kita buat bentuk lazim dan menggunakan kolom. Okay, letak unit hari dan juga unit jam. Okay, kita masukkan 3 untuk hari dan 4 untuk jam. Dan diikuti 2 untuk hari, 9 untuk jam. Kemudian kita selesaikan di bahagian sebelah kanan dulu untuk unit jam. Okay, 4 tambah 9 dapat 13. 3 tambah 2 dapat 5. Okay, sebelum kita akhiri pengiraan kita, pastikan kamu semak dahulu. Di bahagian jam ni, kamu kena ingat kaitan antara hari dan jam. Iaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi, bahagian jam ni, jawapan kamu tak boleh sama dengan 24 ataupun lebih daripada 24. Jadi, kalau kamu tengok kat sini, bahagian jam kamu hanya 13. Jadi, tak ada masalah. Jadi, kamu dapat terus jawapannya. Keluarkan jawapan kamu dalam bentuk daripada kolom ni, masukkan ke dalam ayat matematik kamu. Jadi, jawapan kamu adalah 5 hari 13 jam. Okey, soalan B. Kira tempoh untuk membina kesemua reban itu. Okey, apabila melibatkan kesemua, kita akan tambah untuk ketiga-tiga reban ini. Okey, ayat matematik dia ialah 3 hari 4 jam tambah 2 hari 9 jam tambah 1 hari 12 jam. Okey, kita selesai untuk kolom. Macam biasa, masukkan unit hari dan juga unit jam. Okey, masukkan ikut unit masing-masing dan kita akan mulakan mesti tambah. Okey, kita mula dengan 4 tambah 9 dahulu. 4 tambah 9 dapat 13. Tambah dengan 2 dapat 15. 15, 5 di bawah, 1 di atas. Kemudian 1 tambah 1 dapat 2. Jadi jawapan kamu di bahagian jam adalah 25 jam. Kemudian kita selesaikan yang hari. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1 dapat 6. Okey, sebelum akhiri jawapan kamu macam tadi, kamu semakkan dulu di bahagian jam. Kena ingat formula dia. 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi kalau tengok kat sini, jawapan jam kamu telah melebihi 24 jam. Jadi kamu kena tambah lagi pengiraan kamu. Kita sambung pengiraan kamu iaitu ambil jawapan tadi 6.25. Kemudian kamu tolakkan dengan 24. Okey, tujuan tolak 24 ni ialah kamu nak menukarkan 24 jam tu menjadi 1 hari. Okey, jadi bila kamu tolak di bahagian jam 24, di bahagian hari pun ada perubahan. Kamu kena tambah 1. Okey. Kita tengok sini ada perubahan untuk jam dan ada perubahan untuk hari.
Kemudian kamu tolak bahagian jam 25 tolak dengan 24 dapat 1 dan diikuti dengan yang bahagian hari jangan tolak tau. Kamu kena tambah sebab kamu buat penukaran tadi. Jadi kamu akan dapat 7. Jadi masukkan dalam bahagian jawapan di ayat matematik. Jangan tinggalkan dalam kolom. Keluarkan jawapan kamu. Jadi jawapan kamu adalah 7 hari 1 jam. Mesti selesaikan. Bila kamu dah selesai kolom, kena keluarkan jawapan macam ni. Jangan biar jawapan di dalam kolom saja. Kena keluarkan. Okey, macam ni teacher isi dalam ayat matematik ni lah. Kalau kamu buat kerja sekolah, kamu keluarkan jawapan kamu macam ni di bawah pengiraan kamu. Okey? Okey, baca maklumat sebelah. Nyatakan masa dalam minggu dan hari Hakimi membaca semua buku ini. Okey, kat sini dia ada bagi jadual tempoh Hakimi baca buku. Iaitu ada buku A, buku B dan juga buku C. Okey, kita keluarkan dalam bentuk ayat matematik. 4 minggu, 5 hari. Tambah 6 hari. Tambah 2 minggu, 4 hari. Okey, jawapan nak dalam minggu dan hari. Okay, kita sediakan kolom, masukkan maklumat kamu, unit minggu dan unit hari. Okey, kemudian kita masukkan ikut unit masing-masing. Minggu dalam minggu, hari dalam hari. Kemudian kita selesaikan operasi tambah. 5 tambah dengan 6 dapat 11. 11 tambah dengan 4 dapat 15. Kemudian kita selesaikan yang minggu pula. 4 tambah 1 dapat 6. Okey, untuk kali ini kamu kena pastikan jawapan kamu tu tidak lebih 7 hari untuk jawapan hari. Kerana 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika dah lebih pada 7 hari ataupun sama, kita kena tukarkan kepada minggu. Jadi kita akan guna sifir 7 kat sini. 7, lepas tu kalau kata lagi 14, 21. Jadi sekarang ni, kamu tengok sini, kamu dah ada 15. Dah lebih daripada 7. Jadi, berapa minggu dalam 15 hari ni? Kalau katakan 7 hari, 1 minggu. Kalau 14 hari, dah 2 minggu. Jadi sini 15. Jadi kamu hanya boleh tolak dengan 14 dahulu. Okey, bila tolak 14 di sini, 14 hari, automatik di bahagian minggu kamu ni ada perubahan. Kena tambah dengan 2 sebab kamu sedang menukarkan. Dulu kamu dah belajar cara tukar kan? Kamu dah tukarkan 14 hari ni dah jadi 2 minggu. Okey, kemudian kita selesaikan. Selesaikan dalam hari dulu. 15 tolak 14. Baki dia 1. Dan untuk minggu pula, awak ambil 6 tambah 2 dapat 8. Jadi jawapan kamu sekarang dah bertukar menjadi 8 minggu 1 hari. Ingat nak, jangan tinggalkan jawapan kamu macam ni. Kalau tinggal salah sebab kamu kena tengok cek dulu. Bahagian hari ni penting. Kena tengok jangan sama ataupun lebih daripada 14. Kalau sama ada lebih, kena tukarkan. Okey, tengok soalan seterusnya. Libatkan tahun dan bulan. 1 tahun 9 bulan tambah 3 tahun 4 bulan. Jawapannya adalah tahun dan bulan. Okey, sediakan kolom. Letak tahun dan bulan unitnya. Kita masukkan ikut kategori masing-masing tahun dan bulan. Dan kita akan tambah. Okey, jadi kita tambah 9 tambah 4. Dapat 13. Dan 1 tambah 3 dapat 4. Okey, yang ini pun sama juga. Sebelum tinggalkan jawapan, kamu kena tahu dulu apa kaitan antara tahun dan bulan. Okey, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, jadi kalau tengok kat sini, jawapan kamu dah jadi 13. Jadi dia dah lebih daripada 12. Bila lebih, situasi yang sama macam tadi, kamu kena tolakkan dengan 12 di bahagian bulan. Dan di bahagian tahun, kena tambah. Sebab kamu dah tukarkan daripada 12 bulan tu menjadi 1 tahun. Kemudian kita selesaikan macam biasa. 13 tolak 12 kamu akan dapat 1. Dan bahagian tahun pula tak kena tambah ya.
Iaitu 4 tambah 1 dapat 5. Jadi jawapan kamu akan jadi, keluarkan jawapan kamu 5 tahun 1 bulan. Pastikan keluar. Kalau jawab dalam buku latihan, kamu keluarkan macam ni. Jangan biar dalam kolom saja. Mesti keluarkan. Sekali teacher isi dalam ayat tu untuk teacher lah. Okey. Okey, soalan seterusnya melibatkan dekad dan tahun. Okey. 5 dekad 4 tahun tambah 2 dekad 9 tahun tambah 42 tahun. Jawapan nak dalam dekad dan tahun. Okey, kita buat kolon, masukkan unit dekad dan tahun, masukkan ikut kategori masing-masing dan kita akan mula menambah. Bermula dengan 4 tambah 9 dapat 13. 13 tambah 2 dapat 15. Okey, 5 di bawah, 1 di atas. Kemudian 1 tambah 4 dapat 5. Okey, selesaikan yang dekat pula. 5 tambah 2 dapat 7. Okey, untuk soalan ni sama juga kamu kena tahu apa hubungan dekad dan tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi kalau tengok sini, jawapan kamu dah 55 dah. Dah lebih daripada 10. Jadi kita akan buat sipir 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Untuk kategori ni 55, dia duduk di dalam 50 tahun. Jadi kita akan tolak dengan 50. Tetapi bila kamu tolak 50, jangan lupa di dekad juga ada perubahan. Iaitu kamu kena tambah dengan 5. Sebab yang ni 10 ni sama dengan 1 dekad, 2 dekad, 3 dekad, 4 dekad dan 5 dekad. Okey, kemudian kita selesaikan. Bahagian tahun kita tolak 55 dengan 50 dapat 5. Dan bahagian dekad pula kita kena tambah. Iaitu 7 tambah 5 dapat 12. Okey, keluarkan jawapan kamu dapat 12 dekad 5 tahun. Okey, soalan yang seterusnya ni melibatkan operasi tahun. Tapi jawapan nak dalam abad dan tahun. Jadi kita buat siap-siap kolom abad dan tahun. Kita masukkan maklumat. Okey, macam mana nak masukkan maklumat sini? 126 tahun ni, kita kena tahu hubungan dia adalah 1 abad 100 tahun. Jadi kamu dah buat latihan dulu dah. Jadi apabila 126 ni, yang satu ni dia dah jadi abad. Yang 26 ni masih lagi kekal lagi dalam tahun. Okey, kemudian untuk 92 tak ada masalah sebab dia tak sampai 100. Terus masukkan dalam tahun saja. Okey, untuk yang ni situasi yang sama juga sebab dia 110. Satu ni kamu masukkan dalam abad dan juga 10 ni dalam tahun. Okey, nampak? Kita kena cerakinkan dia ikut unit abad dan tahun. Kemudian kita tambahkan dia, kita beri tahun dahulu. 6 tambah 2 tambah 8. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 1, 12. Jadi bahagian tahun kamu dah jadi 128 tahun. Kemudian bahagian abad pula 1 tambah 1 dapat 2. Okey, untuk soalan ni kamu tak boleh tinggalkan lagi sebab ingat hubungan dia. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi jawapan kamu ni dah lebih daripada 100. Jadi kamu kena buat sipir 100, 100, 200. Jadi nombor ni duduk antara 100 dengan 200. Jadi kita ambil 100. Tolakkan dengan 100 dan automatik bila tolak 100 tahun ni akan bertukar jadi 1 abad. Jadi kita kena tambah dekat abad. Okey, kemudian kita selesaikan dalam tahun dulu. 128 tolak 100. 8 tolak sifar 8. 2 tolak sifar 2. 1 tolak 1 sifar. Kemudian bahagian abad kita tambahkan 1. 2 tambah 1 dapat 3. Okey, ini adalah contoh macam mana kamu nak menambah unit masa. Jadi cara kamu dapat ulang kaji semula hingga kamu faham dan selamat mencuba. Bye.